Assalamualaikum. Kita bersiaran sekali lagi. Sorry sebab line memang tak berapa cantik. Okay, baru nampak. So Mom try this one ya. Baru nampak. Okay. But tak sure lah macam mana dia punya line dia. Alright. So hopefully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, kita bersiaran lewat sebab keadaan cuaca yang sangat tak mengizinkan. Dengan keadaan tadi ni pun masih mendung. So beberapa kali dah try masuk kan, keluar masuk. So hopefully ini yang kita dapat teruskan kita punya live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafira, hai, lama tak jumpa kan. Okay, hai Izati, apa khabar? Alright, so untuk kali ni siapa rasa boleh berkongsi, sharekan program pada petang ni, live bersama dengan Mam. Sebab hari ni kita nak bagi sedikit tips untuk penjagaan rambut gitu kan. Sebab semua orang especially dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, dalam keadaan yang tidak rasa tidak rasa pula yang stres sekarang ni kan. Of course salah stres kita dengan keadaan PKP, banyak memikir itu ini, sangat tidak membantu dari segi hormon dalam badan. So banyak faktor-faktor yang menyebabkan rambut kita gugur lah kan. So bukan setakat orang kata faktor hormon, faktor orang lepas bersalin dalam pantang ya, masa mengandung ataupun menopause, semua tu akan mengganggu rambut kita dari untuk flow ataupun tumbuh dengan baik. Okay, so kalau kita lihat dari segi keadaan sekarang pula. Hai Wati. Okay, terima kasih, minta maaf sebab lewat, sebab keadaan cuaca. Harap kat tempat-tempat you all ni sekarang semua cuaca keadaan baik ya. Alright, alhamdulillah sihat Mam, sihat ke? Alhamdulillah Mam sihat, insyaAllah. Kena jadi sihat lah, kalau tak sihat pun kan kena buat sihat, duduk dekat rumah. InsyaAllah kita tak ke mana-mana, kita cuba kita jaga keluarga. InsyaAllah Allah akan jaga kita. So daripada segala wabak penyakit kita jauhkan semua ini. Okay, shampoo, yes, belum masuk buat shampoo lagi kan. So memang tidak dinafikan shampoo dalam pasaran ya. Kadang kita kata, oh kenapa nak kena beli shampoo mahal? Tak semestinya shampoo mahal tu pun bagus. Ada mungkin tak sesuai dengan kita. Tetapi kita kena tengok faktor kita, kenapa rambut kita gugur. Sama ada kita stres. Sekarang ni lebih kepada stres lah. Kalau anak dara tu banyak pada stres, ataupun penggunaan warna rambut, color rambut, dye, bleach, semua tu menyebabkan rambut mudah gugur. Ataupun kita buat rebonding kan, kerinting rambut memang akan menyebabkan banyak masalah. Bukan setakat gugur, mungkin kering, mungkin kita akan mengalami masalah pecah-pecah rambut yang tidak kita boleh nampak rambut kita memang terlalu rapuh. Yang tu masalah yang perlu kita jaga dalam keadaan kita menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kita rasa oh boleh je, kita nak colorkan rambut, kita nak buat bleach rambut, kita buat rebonding, tetapi kita tidak menjaga rambut selepas itu. Yang itu yang sangat Mam tekankan, sebab ramai orang suka pergi buat rebonding. Tetapi okey, kita mungkin sebagai pendana rambut, penggaya rambut, dia akan advise pada kita, okey lepas buat ni, after mungkin dalam 2 minggu datang buat treatment. Masalahnya kita tak nak datang buat treatment. Lepas tu nak salahkan orang rambut gugur. Lepas buat semua tu kan. So kita kena tahulah yang mana satu kita kena tahu untuk membantu merawat masalah rambut gugur. Okey. So kalau kita lihat dari segi faktor-faktor luaran, keadaan cuaca, keadaan kita, tudung kita yang kita guna, ya, sesuai ke tidak? Kalau wanita muslimah, tudung-tudung yang kita gunakan tu sangat membantu ke kita nak, kadang orang kata, oh tudung pun boleh menyebabkan rambut gugur ke?
Yes, kalau kita tak jaga dan kalau kita menyebabkan rambut kita berbuah. Rambut berbuah macam mana terjadi? Punca rambut berbuah, kita cuci rambut basah-basah pakai tudung. Basah-basah, kita tak tunggu dia kering ataupun dry sedikit, kita ikat rambut. Rambut berbuah tak ada ubat. Kena tahu, rambut berbuah, ubat dia adalah gunting rambut bagi pendek. Kalau buah dia tu dah masak ranum, jangan kata buah sikit-sikit pegang rasa rambut tu rasa macam biji-biji kan. Bukan kutu. Itu masalah lain pula kalau kutu. Okey, rambut berbuah ni dia kebanyakan kita wanita muslimah yang berpakai tudung ni bukan setakat kita pakai tudung dengan keadaan rambut basah, tetapi perpeluhan di dalam tudung pun menyebabkan boleh berlaku rambut kita berbuah. Dan kena jaga. Jangan ingat, tak apalah rambut berbuah. Sebab rambut berbuah tu boleh masak ranum tau you all. Sebab dia masak tu, Mam pernah tengok kes yang rambut memang buah dia jadi warna oren. Rambut tu bukan hitam saja kecil. Dia dah besar-besar. Dia dah bercambah dekat antara rambut satu sama lain. Macam tut. Kan? Kalau pokok kita tut tu, dia ada keluar dia punya akar. Macam tu juga rambut berbuah yang kalau kita biarkan. Dan bila rambut, kalau tut tak apalah, dia menghasilkan pokok yang lain. Tetapi kalau buah rambut, dia merosakkan rambut dan memberatkan rambut. Seterusnya akan menyebabkan rambut mudah gugur. Yang tu tak ada solution lah. Yang tu kena gunting bagi pendek. Kalau dah satu helai tu ada banyak buah-buah dia. So you all kena be careful tentang tu. Alright. So bersama dengan itu juga, tadi Mak dah cerita sedikit banyak, memang semua orang melalui masalah yang sama ya. Kita cerita pasal penggunaan shampoo dan Mam memang tidak sangat galakkan kita menggunakan shampoo yang 2 in 1. Okay, 2 in 1 tu yang ada conditioner sekali ya. Kalau sekali kita travel tak apalah, kita bawa yang 2 in 1. Tetapi kalau kita kat rumah ni, belilah shampoo asing, conditioner asing, mask rambut asing ke. Kalau ada mask, kalau tak ada tak apa, kita boleh buat treatment dekat kedai. Tu guna kedai-kedai salon-salon tu kan. Tapi mahal lah sikit. Okay, banyak range dan produk yang menyebabkan sesuatu rawatan itu menjadi mahal. Tu belum cerita lagi kenapa mahal setiap rawatan rambut. Di salon-salon, terutamanya salon-salon yang orang kata branded lah sikit kan. Okay, so jangan pakai ya shampoo yang 2 in 1. Belilah rajin-rajin. Kita pakai shampoo biasa, kemudian kita pakai conditioner. Dan kita kena tengok tahap. Kalau nak cerita bahan-bahan dalam shampoo ni, memang banyak juga bahan-bahan yang dia kata, dia pakai shampoo ada bahan. Contoh, pakai lidah buaya ya, aloe vera. Berapa persen aloe vera sangat dalam shampoo tu. So kita kena tahulah ada 5 purut. Memang bagus 5 purut. Tetapi kita tahu ke macam mana kita berapa persen 5 purut tu dalam shampoo? Sometimes gimmick lebih tetapi tak berapa nak menjadi. So kena tahu apa punca dulu baru kita boleh rawat. Kalau kita tak tahu, mungkin ada juga yang rambut gugur selepas bersalin, mungkin dalam 3 atau 4 bulan usia selepas bersalin lah. Maksudnya selepas bersalin, bukan dalam pantang, tetapi selepas pantang mungkin 3-4 bulan selepas tu, rambut wanita selalu mengalami masalah keguguran yang kronik. Dekat situ, itu punca lain, itu hormon. Bukan sebab kita pakai shampoo pula. So you all kena tahu apa punca, kaji balik apa punca masalah rambut. Kalau rambut kering, bercabang, tengok pernah buat rebonding tak? Pernah pakai color rambut, pernah pakai bleach rambut. So kena tahulah, baru kita boleh kaji untuk merawat. So now 10 tips yang Mam nak bagi tahu. Simple-simple je. Tak perlu orang kata, nak kena pakai tradisional. Ya, dulu you all kalau kat sini yang masih dalam 30-an ke bawah, maksudnya daripada sekolah rendah ke kan, rajin-rajinlah menggunakan bahan-bahan semula jadi. Sebab Mam dulu masa anak dara memang, masa anak dara lah kot kan, kita boleh ada masa untuk merawat rambut. Tapi kadang orang malas lah nak gonyo-gonyo daun bunga raya kan. Tapi tahu tak, lendir daun bunga raya tu sangat bagus untuk rambut. Kalau kita selalu pakai masa muda, mungkin selepas 30-an kita tak pakai, tetapi efek dia untuk long term.
Maksudnya macam mana nak buat? Contohlah ni, Mak bagi you all dah cuci rambut, lepas tu nak peram rambut tu, nak pergi kedai mahal. Okey, ada pokok bunga raya, paling bagus pokok bunga raya daun pokok bunga raya putih. Paling banyak dia punya enzim dia. So bila dalam tu kita ambil daun-daun tu, kita rendam semalaman, esok baru kita ramas. Kalau dia akan keluar lendir daripada daun itu saja. Lepas tu campurlah dengan aloe vera 1 sudu ke. Kalau untuk kepala sendiri tu 1 mangkuk pun okey lah kan. 1 mangkuk pun untuk kita besok dah lendir tu. Kita sebelum nak mandi shampoo rambut, kita lumurkan pada rambut. Dan juga paling sebenarnya kesilapan kita selalu ingat rambut saja, tetapi kita terlupa kepada kulit kepala. Lumur pada kulit kepala yang wajibnya. So bila dah lumur, peraplah sekejap. Tunggulah dalam 2-3 jam baru nak cuci. Amalkan seminggu 2 kali, seminggu sekali, sangat bagus ya. So untuk bila kita dah berusia sampai 30-40, rambut kita memang dah lah susah nak beruban. Dia akan maintain lebat, dia akan kuatkan akar rambut. So itu salah satu bahan semula jadi yang sangat bagus untuk rambut bunga raya. Ya, jadi belum cerita masuk limau perut lagi, belum cerita masuk aloe vera yang banyak, belum cerita minyak castor ya. Castor oil tu sangat bagus, minyak argan, minyak kelapa. Belum cerita yang tu lagi. Simple sangat sebab setiap bila bab minyak pula fungsi dia lain. Bunga raya tadi fungsi dia lain. Kenalah pula nak rajin-rajin, nak kena je. Okey, banyak benda nak kena buat semula jadi. Itu adalah cara semula jadi. Tapi 10 tip yang pertama, salah satunya adalah untuk rambut yang baik, jaga pemakanan. Jaga pemakanan. Okey, kenapa orang kata jaga pemakanan? Sebab sekarang you all suka sangat fast food, junk food, ya, makan krip sana, krip sini, nak ada krepek-krepek yang ada perisa-perisa tu, ya, nak yang ada mie segera, Korea tak Korea tu semua. Mie segera kebanyakan mengandungi perasa dan memang sedap makan, tetapi sangat tidak bagus untuk rambut. Pemakanan kena jaga. Ya, crisps, junk food, sangat tak bagus lah kalau you all kerap makan mie segera. Hati-hati ya, sebab ianya boleh menyebabkan keguguran rambut. Esok jangan kata, kenapa rambut kita ni cepat gugur. Anak-anak yang kecil-kecil ni, ya, masa umur 2-3 tahun, 3, 4, 5 tahun lah macam tu kan, sekolah rendah, sekolah tadika, kita dah sentiasa biasakan mereka dengan pelbagai makanan ringan. Yang itu yang kena hati-hati. Sebab mereka dah terdedah daripada remaja, daripada kecil dah makan. Ya, lepas tu dah besar bagi pula makan mie segera. Mie segera memang sangat tak digalakkan. Kalau emergency tu boleh lah, ya. Kalau kita berantau pergi luar negara, pergi bercuti, bawa mie segera tu tak ada masalah. Tapi ni dekat Malaysia kat rumah pun hari-hari nak makan mie segera. Pagi pula tu, hari ni perasa kari, besok perasa ayam, lusa perasa tom yum. So you have to be careful. Kita kena be careful dengan pemakanan. Sebab dari segi pemakanan tu memang kita kalau boleh amalkanlah, ya, pemakanan yang bagus, minum air banyak. Orang kata minum air banyak, nak makan berapa gallon air ke, berapa liter air kan. So kena tahu kelembapan rambut kita. Ya, rambut kita jenis berminyak ke, jenis kering ke, itu belum cerita bab jenis-jenis rambut. Kalau buka pula anatomi rambut, nanti kan tak habis 1 jam dekat sini memang membebel ni kan. So kalau you all nak tahu, so kurangkan pengambilan makanan segera, ya. Kemudian vitamin, ya, vitamin sangat bagus untuk rambut. Cari vitamin. Kalau sekarang ni macam yang Mak cakap, apa yang kita makan untuk vitamin kulit sangat membantu juga untuk rambut, ya. Cari and then kita ada vitamin E dan sebagainya, sangat baguslah. Right. Salah satu lagi yang kedua lah, tips yang kedua pula. Tadi yang pertama jaga pemakanan. Yang kedua, okey, kita perlu guna produk ikut jenis rambut.
Sebab apa Mam cakap ikut jenis rambut? Sebab kadang kita suka beli, okey, rambut kita tak tahu jenis apa. Kering pun kita pakai yang berminyak, berminyak pun kita pakai yang kering. Kalau kita pergi dekat shopping complex kita, tempat yang jual barang-barang shampoo dan sebagainya, memang ada banyak yang terlihat kategori-kategori cluster. Cluster gitu kan, bukanlah. Jenis-jenis rambut punya shampoo ya, shampoo rambut berminyak, rambut kering, ikutlah. Kalau rasa rambut gugur, cari shampoo rambut gugur. Kalau rasa rambut kering, beli rambut kering. Conditioner pun kena match, tapi tidak digalakkan beli contoh ya. Bukan nak memburukkan produk, tak. Tidak digalakkan beli jenama yang berasingan antara satu sama lain. Contoh, you all beli conditioner brand A, lepas tu beli shampoo brand C, tak match. Okey, kalau boleh belilah ikut shampoo dan conditioner brand yang sama, jangan asing salah satunya, sebab dia tidak membantu kerana setiap formulasi produk dah dihasilkan mengikut masing-masing punya, dia dah match tau. So kalau you all beli produk A, conditioner kita guna, memanglah dia kata untuk melembab, dah lah beli produk A tu conditioner untuk rambut gugur, beli pula shampoo untuk rambut kering, tak match lah. So kena baca betul-betul dekat setiap shampoo yang kita beli. Jangan main hentam promo je, jangan main beli je, jangan beli 2 in 1. Memang Mam sebut sekali lagi, tak digalakkan 2 in 1 ya. So kalau rasa kita pernah pakai sebelum ni, hati-hati. Lepas tu suka pakai pula 2 in 1 yang untuk dandruff, yang untuk ni lah. Ada sekarang 3 in 1 pula kan. Mentang-mentang lah 3D, 2D, 4D punya zaman ni semua. You all nak cepat pakai satu produk untuk semua jenis. So sangat tidak membantulah dalam segi rawatan rambut. Okey. Hai semua. Hai Ima. Ada lagi siapa? Okey. Alright. So seterusnya, tips yang ketiga. Tips yang ketiga. Okey, kalau kita shampoo rambut. Yang ni bab orang selalu kalau rambut panjang tu dia bab macam malas sikit lah kan. Shampoo rambut selalunya kita akan lumur di rambut, right? Lumur-lumur bagi buih apa semua tu. So you all shampoo sebenarnya shampoo tekankan di bahagian kulit kepala. Kalau rambut gugur banyak, jangan banyak sangat menggaruk rambut tu. Okey, banyakkan masaj, urutan kepala ni. Ini tak pergi garu, memang akan merosakkan molekul rambut, struktur rambut. So kena urutan paling banyak. Kita dah berbuihkan rambut tu, okey, right? Dah berbuih, nampak berbuih. So masaj je, bagi blood circulation, bagi dia berjalan lancar. So sangat bagus untuk membantu menguatkan akar rambut sebenarnya. Bila kulit kepala kita ditekan, ada satu pressure dekat kulit kepala, memang dia sangat membantu secara tak langsung, akan melancarkan perjalanan darah dan bantu untuk merawat rambut. Ingat tu, urut lebih bagus ya, bukan garu. Gatal garu lah, sat je, tapi jangan nak garu banyak-banyak sangat. So kita lebih kepada urutan kepada kulit kepala dah. Ada cara-cara urutan tu, macam-macam cara kita nak urut, tapi terpulanglah individu kan. Ada yang rasa macam gatal terlebih. Okey, dan satu lagi, masa menggaru, kebanyakan daripada kita menggunakan kuku. Salah tau. Jangan guna kuku nak garu rambut. Guna jari. Guna jari secara tak langsung, memang kuku kena. Kalau kuku kita memang simpan panjang, kalau terluka kulit kepala, itu yang menyebabkan kulit kepala kita akan lebih mungkin ada jangkitan kuman dan akan rosak dan jadi kelimomo sebagainya. Itulah pergi garu. Kalau kita pergi kedai-kedai yang mencuci rambut, especially kedai-kedai rambut lah, kita cuci rambut kan, tak nak sebut bangsa dan sebagainya, menggunakan kuku yang panjang untuk garu kita pun sedap lah sebab kali kita gatal. Tetapi kalau luka, satu, boleh masuk kuman, jangkitan kuman. Nak sekarang zaman COVID ni, kena jaga semua bab-bab hygiene dan sebagainya. Okey, dia tu hot lah. So, Mam kena clear sekejap.
Okey, tak apalah, Mam tak nampak kat sini tapi Mam nampak sikit-sikit. Alright, jangan benarkan mereka menggunakan kuku, ya. Kalau rambut kita jenis ada clay momok ataupun kuping-kuping kepala, so memang tak bagus bila dia garuk, kuping kepala tertanggal, berdarah, berlaku pendarahan dan shampoo, banyak komplikasi boleh berlaku. So sebenarnya cara penggunaan atau garu rambut guna jari dah cukup memadai. Kan? So kalau lepas ni garu kan? Garulah. Tapi janganlah memang kuku tu yang kita garu. So sangat tajam, sangat bahaya, dan di bawah kuku kita ni kan kita tahu dia kalau kita tak cuci bersih dia ada kuman, sejenis kuman E. coli, dan kuman tu boleh menyebabkan jangkitan yang sangat kronik. Boleh jadi jerawat di bahagian kepala pun boleh timbul. So kena be careful yang tu. Okey. Tips yang keempat ni. 4. Jangan cuci rambut dengan air panas, ayak panas. Jangan. Okey, cuci rambut dengan air suam. Air sejuk pun boleh. Selalu kesilapan kita ni suka mandi air panas. Tapi kita tak fikir air panas tu boleh membuka, sebab dia tak sama ya. Steam rambut memang panas tapi steam lain tau. Cuci rambut dengan air panas lain. Okey, bila kita cuci rambut dengan air panas, dia akan membuka molekul rambut dan mudah sangat rambut tertanggal. So jangan cuci dengan air panas. Air suam atau air sejuk sangat bagus. Bersih, memang tetap bersih. Memanglah kita mandi dengan air panas tu segar juga kan kadang-kadang. Tetapi kita kena jaga untuk jangan terlalu terbuka sangat pori-pori. Okey, nak apply serum boleh ke kena kulit kepala atau memang tak ada masalah? Okey, serum. Mam belum masuk serum lagi tu. Sekejap lagi Mam masuk serum ya. Sebab memang kalau Mam akan masuk serum secara detail, tetapi since dah tanya dekat sini, Syafira dah tanya. Okey, serum hanya guna di bahagian rambut sahaja. Okey, rambut. Kita akan kita letak pump any kind of serum atau vitamin. Ada juga orang beli vitamin biji dan sebagainya, pecahkan. Dan kalau boleh kita dah letak, kita akan heatkan serum tu panas. Jangan dah letak terus sapu, tak boleh. Lumurkan di seluruh tapak tangan kita. Lumur, bagi macam heat sikit, panas sikit, baru kita sapu daripada hujung rambut dulu. Bukan terus letak dekat kepala. Sapu dekat hujung-hujung rambut dulu, ambil semua sapu. Kalau rambut pendek tu senanglah sapu kan. Lepas tu baru naik ke atas sapu. Jangan masuk ke dalam, letak dekat kulit kepala, tidak digalakkan. Sebab serum hanya untuk menyadur rambut, ya, dan membantu merawat rambut. Nak bagi licin, nak bagi smooth, nak bagi kilat, itu serum. Okey, sebab dia bukan nak bagi meresap dalam molekul rambut. Dia akan meresap dalam molekul rambut, tetapi sebenarnya untuk membantu merawat, bukan untuk kulit lain. Alright, kulit nanti Mam cerita, kita akan masuk lagi tips tu tips juga, sebab you all kadang-kadang dah pakai shampoo, dah kering, tak pakai serum-serum tu. Sangat bagus soalan tu. Thanks for asking. Okey, seterusnya kalau bab yang mandi tadi juga ya, kita guna shampoo, ayak suam. Lepas tu kalau kita selalu mandi dekat swimming pool, yang tu yang orang selalu kenapalah kan. Kadang kita suka mandi dekat swimming pool lah, especially ya. Kalau rumah kita ada swimming pool, ada klorin, sangat tak digalakkan lah untuk kita terus mandi, membiarkan tudung ya tanpa ada cap, swimming cap. Ya, swimming cap tu sebenarnya dia bagus untuk membantu menutup rambut kita daripada kena klorin. So, be careful dekat situ. Kalau selalu bercuti, pergi hotel, mandi, swimming pool, pakailah shower cap. Janganlah, nak mandi sekali dengan basah-basahkan rambut. Ni bukan ayak laut tau. Bukan sungai. Ayak laut pun tak boleh sangat sebab masin tu pun boleh merosakkan rambut kita. So, kena jaga. Kat situ. Welcome, Syafira. Okey. Kemudian, tips yang kelima. Okey. Lepas cuci, kita tadi dah cuci. Selepas cuci, okey. Selepas cuci rambut, biasanya kita buat apa? Of course lah, kita nak keringkan rambut, kering rambut. Kita akan pakai towel. Kalau tak ada hair dryer, kita akan towel kan. Selalu you all buat macam letak towel, tonyo bagi kering kan. Salah tu. Jangan kasar sangat. Rambut ni sensitif.
Kita kena lembut-lembut, letak cuci perlahan-perlahan, very slow, sebab masa basah rambut kita berat. Rambut berat mudah gugur. So kalau kita buat kasar, dia tercabut lah daripada kulit kepala, sayang. So kena sangat be careful dekat situ. So kita dah dry, kita boleh bungkus, bagi dia towel dry lah. Boleh juga kalau tak ada hair dryer. Okay. So kena ingat cuci, jangan keringkan secara ganas-ganas, kasar-kasar macam tu. Right. Tips yang ke-6. Okay. Sorry. Itulah dia. Cuci rambut ni kan. Kebanyakan kita suka, ada juga yang mam dengar kawan-kawan mam, dia dah cuci rambut, dia suka cuci hari-hari nak rambut pendek, hari-hari cuci. Itu belum cerita yang rambut panjang, hari-hari basah, dia tak shampoo pun, dia cuci. Sebenarnya tak galak tau, tak digalakkan kita cuci rambut hari-hari walaupun kita tak pakai shampoo. Kita basah je, mandi mesti basah. Tak kira lah pagi, ada yang pagi mandi basah, petang pun dia basah, hari-hari. Itulah pasal dia sangkutlah sikit ni mam punya line ni kan. Hari hujan kan. Jadi mam cuba tengok kat sini. Hopefully you all boleh nampak. Okay, back pada kita cuci rambut tadilah, jangan cuci terlalu kerap. Sebab kenapa? Dia akan buang semua minyak-minyak dekat rambut kita, dan ia tidak ada faktor semula jadi yang untuk membantu menjaga rambut kita. So kalau kita kita cuci dengan air biasa, okey lah, boleh terima, tapi memang tak digalakkan. Kalau naknya kita hari-hari nak shampoo, sangat tak boleh. Bukan tak digalakkan, tak boleh. Okey, sebab kalau you rasa gatal kepala tu, mungkin dalam sehari atau selang sehari lah. Selang sehari baru buat kita baru cuci balik rambut. Kalau paling gatal pun lah kan. Tetapi kenapa mesti nak gatal? Mesti ada masalah kalau kulit kepala kerap gatal. Baru cuci hari ni, besok dah gatal. Baru cuci hari ni, besok dah berkelimomo banyak. Kenapa? Kan? So itu adalah satu rawat. Kita kena cari produk yang sesuai. Dan itu gunanya produk-produk yang ada. Mungkin kalau pergi spa, dia akan spa pula, kalau kita pergi salon ya, dia akan cerita okey, kena buat rawatan treatment ni untuk bagus untuk kulit kepala, untuk kelimomo. Kenapa kita tak boleh buat dekat rumah? So kena tahulah. Kalau tadi di awal tadi Mama ada cerita pasal kita guna bahan semula jadi, tu pun sangat membantu. Alright. Kemudian tips yang ke-7. Okey, dah cuci setiap hari, dah salah dah. Jangan guna sikat yang salah. Okey, maksudnya selepas tu cuci, selalunya orang buat apa? Akan sikat rambut. Tak, cari sikat, sebab PKP ni memang tak dan nak pergi ambil peralatan nak tunjuk dekat you all. So just cakap je sikat yang kasar-kasar, yang gigi je jarang-jarang tu. Ya, guna yang tu kalau rambut basah. Jangan guna sikat halus, jangan guna brush. Kita nak sikat rambut kita, salah sangat, sebab dia akan streskan rambut. Sebenarnya memang sedap kita guna brush ya untuk sikat rambut, tapi rambut kering boleh. Kalau rambut basah, guna sama ada jari, kita nak bagi dia supaya tidak kusut, ataupun sikat yang jarang-jarang tu, yang ada kasar-kasar dia punya jari dia kan. So sikat tu satu tools yang sangat bagus untuk kita nak leraikan rambut basah. Okay. Kemudian kita guna hair dryer. Okay. Yang tu tools pula, peralatan dia. Guna hair dryer yang sangat tidak digalakkan guna hari-hari. Kalau nak guna pun, jarak hair dryer dengan kepala kita adalah 1 kaki. Wah, 1 kaki kan? 1 kaki, blow lah, blow bagi 1 kaki. Bagi kita kembang-kembang kita nak kering-keringkan. Jangan dekat sangat, terlalu kena kulit kepala, boleh merosakkan rambut. Okay, so be careful dekat situ. So blow daripada jarak 1 kaki. Jangan dekat sangat. Okay, orang kata okey, mana bagus, hair dryer ke iron straightening tu untuk guna hari-hari? Well, hair dryer sebenarnya memang pakar-pakar rambut pun kata tidak baguslah untuk kita guna hari-hari. Tetapi alat iron rebonding tu ya, dia bagus untuk mengeringkan rambut. Tetapi memang leceh lah nak pakai berjam-jam kan. Sebenarnya boleh untuk iron tu much better lah, iron rambut kan. Okay,
So itu kena fahamlah konsep cara nak mengeringkan rambut dan sebagainya. Alright, tips yang ke-8, balik pada serum tadi ya Fira. Balik pada serum. Okey, sebenarnya ada banyak jenis lah. Okey, kita dah guna shampoo. Memang kita kalau boleh kita ada mask rambut. Ingat muka je ada masker ke? Rambut pun ada mask. Ya, itu yang orang pergi buat steam rambut dan sebagainya. Okey, kalau di tempat mam kita guna mask pun ada. Depends on rambut, tetapi sekarang ni kebanyakan kita guna minyak rambut yang kita buat hot steam bath dekat rambut, ya, oil steam bath tu. Alright, dia konsep tak sama. Jadi minyak sebenarnya adalah untuk merawat, masker untuk merawat kulit kepala, serum untuk rambut. Kemudian kita ada mungkin heat protection untuk rambut. Yang tu penting sebab kalau kita nak pakai hair dryer, kita nak pakai iron rebonding, cari produk dia ada tulis heat protection. Maksudnya dia akan bantu untuk protect rambut kita bila kita blow supaya tidak mudah pecah ataupun hujung-hujung tu bercabang. Yang tu memang kalau dekat salon memang kita selalu guna sebab kita tak nak direct hair dryer dekat customer sebab ia boleh merosakkan rambut. That's why kita spray dengan heat protection baru kita blow customer. So rambut dia akan protect sambil rawat. Itulah kalau kita pergi cuci rambut dekat salon, kita tengok macam mana dia buat. Dia cuci rambut kita, lepas tu dia nak blow, dia terus blow ke dia ada satu guna spray untuk protection rambut pelanggan. Kalau dekat salon memang kita guna. Tak charge dah masuk sekali dah dalam rambut. Tak ada extra, you nak guna heat protection, kena charge. Tak ada. Kan? Kemudian kita ada minyak. Contohlah kalau sambil promote dah kan. Kalau dekat salon mam kita akan guna Mayang Sutra, minyak ni. Minyak yang diperbuat daripada minyak zaitun. Kita ada minyak argan, dan kita ada minyak kelapa dara kan, dengan beberapa essential oil dalam tu. So bila minyak kan orang India ya, tips Ayurveda tu mereka menggunakan minyak merawat rambut. So minyak ni sangat bagus untuk merawat rambut dan kita buat steam, kita pakai sangat bagus sebab dalam tu pun dia punya formulation dah memang bagus untuk rambut gugur, rambut kering, rambut rosak dan sebagainya. Okey, kalau mask memang dia untuk melembutkan rambut dan juga membantu untuk menghidupkan balik molekul ataupun kutikel rambut tu tersendiri. So kena be careful dekat situlah. Memang bagus sangat, gunalah apa sahaja serum dan sebagainya. Okey, penggunaan serum sepatutnya sebelum blow atau selepas, atau boleh je selepas nak guna. Okey, serum kita boleh guna dengan rambut yang basah pun. Lepas kita cuci, kita blow kering dry, kiranya tak terlalu kering, kita cuci lap dengan towel. So kita boleh pakai juga ya dengan basah-basah. Dan kalau sebagusnya kalau kita blow, selepas blow baru guna serum. Jangan kita letak serum baru kita blow. Tadi kalau rambut kita basah, mengata tadi kita letak serum, kalau kita tak nak blow, boleh letak terus. Tapi kalau kita nak blow, kena letak selepas blow. Ya, sebab kita nak ada heat tu, dia sangat bantu bila kita letak je serum tu akan cepat meresap dan menyadur kita punya kutikel atau molekul rambut tu. So dia akan lagi lembut, licin dan berseri-seri. Okey. So kalau boleh lepas blow lah ya. Begitu minyak kalau nak letak sebelum. Lepas tu kita cuci sebab minyak untuk wanita yang bertudung memang sangat tak digalakkan pakai waktu biasalah. Maksudnya dia serum boleh sebab serum ni dia tidak melekit dan tidak lekat pada tudung. Tapi minyak dia melekat pada tudung. So kena be careful lah you all nak pakai sebelum cuci rambut ya. Tapi minyak kan merawat. So merawat dia memang kena letak di kulit kepala. Kalau apa saja produk yang berasaskan minyak kelapa ke, minyak zaitun ke kan, letak di kulit kepala tu. Maksudnya selak rambut, letak minyak, lepas tu massage, urut. Biar dia absorb dekat situ. Right? So bila dia absorb, dia sangat bagus untuk merawat dan depends minyak tu, baca arahan dia bagus untuk untuk menguatkan akar rambut ke, mengurangkan akar gugur rambut ke. Yang tu kena tahulah. Kadang-kadang orang yang buat minyak ni dia ada
cerita tersendirilah untuk apa, bahan tu untuk apa kan. So depends pada penggunaan, dan sangat bagus kita amalkan juga untuk menguatkan dekat rambut. Naknya sekarang kita menggunakan pelbagai jenis shampoo yang tak ketahuan dekat pasaran tu, yang banyak chemicals. Dan kalau kita ada masalah rambut gugur yang teruk dan kronik, tolong cari shampoo yang tak ada SLS ataupun sodium lauryl sulfate tu. Yang tak ada tu, maksudnya less chemical, less buih. So dia memang sangat bagus lah kalau orang rambut yang kronik. Kita memang tak galakkan sangat pakai shampoo, sebab kebanyakan shampoo dalam pasaran ada SLS tu, ya, sodium lauryl sulfate. Kan? So kena be careful. Okey. Seterusnya tadi tips yang ke-9. Dah masuk yang ke-9, siapa lambat ni kan. Mam dah cerita sebenarnya di awal tadi, iaitu menggunakan bahan-bahan semula jadi. So nanti boleh scroll up, boleh tengok balik apa bahan semula jadi yang sesuai. Okey, biasanya kita ada shampoo ataupun serum, ya, dan sangat digalakkan kita campur bahan tu. Contoh kita ada shampoo, kita nak guna berapa banyak untuk rambut, kita add on kan dengan aloe vera. Aloe vera yang fresh, yang juice tu, yang memang yang gel aloe vera lah. Jangan yang juice tu manis dah ada gula. Yang tak ada gula, yang fresh gel, kita campur mix, dan kita boleh buat shampoo. Dan juga aloe vera tu saja pun boleh bagus untuk merawat. Campurkan dengan minyak tadi, campurkan dengan mask, untuk yang mana-mana bahan yang kita untuk perapkan rambut kita, sangat bagus. Selain daripada bahan yang Mam cerita tadi, ada banyak sebenarnya. Inai pun bagus untuk rambut, ya. Kita perapkan dengan inai rambut kita, sangat bagus untuk merawat. Alright. Daun limau purut, macam mana nak dapatkan dia punya enzim kan, untuk bagus. Kalau limau purut tu, kalau rambut yang claim umur, rambut gatal, pakailah limau purut. Daun limau purut tu kita ramas-ramas, kita perapkan di dalam dengan kulit, dengan tadi kalau ada daun bunga raya dan sebagainya. Okey, seterusnya tak kira lah rambut tu panjang mana pun, ya, tips yang seterusnya, tip yang keberapa dah ya, ke-9 ke apa, rajin-rajin trim rambut, walaupun setengah inci, walaupun 1 inci. Trim rambut. Rambut panjang kan selalu melihat customer rambut panjang, diorang sayang kan. Dia hanya pergi untuk rawatan, tetapi tengok ujung-ujung dah kering, dah bercabang, dah kerinting, dah rosak. Rosak dekat 2 inci. So bila dekat 2 inci, apa yang kita galakkan memang kena buang. Kalau tidak nanti itu yang boleh menyebabkan rambut gugur. Rambut rosak di hujung-hujung, rambut bercambah, bercabang, rambut bercabang. Okey, so kena trim, rajinkan. Kalau rambut pendek tu memang kita selalu gunting, tak ada masalah. Rambut panjang ni yang mari risau, kita memang suka rambut panjang tapi kita tak berapa nak menjaga, sayang nak gunting, tak ada masalah. Lagi kita gunting, sebenarnya hujung-hujung tu lagi cepat rambut kita panjang, sebab dia dah sihat. Kalau kita tak gunting, rambut masalah, bercabang, memang lambatlah dia tumbuh. So jangan salahkan, kenapa rambut aku dah panjang sampai pada separuh, lepas tu tak nak panjang-panjang pula kan. Okey, boleh. So ni dah macam nak hujan lagi, dah bunyi gurau lah pula. Mana takut line macam putus ni. Dah lah duduk kat kawasan kampung. Okey, so sebelum Mam akhiri dengan tips-tips yang ada ni, of course lah, kalau boleh kita elakkan tadi shampoo yang mengandungi SLS kan, sulfate free tu, elakkan juga shampoo yang mengandungi alkohol. Ya, kadang-kadang ada tau. So kita kena tengok dia, alkohol ni selalu berjenama jugalah dia punya shampoo. So you kena baca. Tapi sintetik alkohol tu okey, cuma ada je alkohol yang kuat. Sintetik. Kalau boleh tak payahlah. Ya, cari jangan ada bahan-bahan ni kalau rambut kita mudah gugur dan sebagainya, sebab dia boleh mengeringkan rambut. Kalau rambut kering memang tak sesuai lah untuk pakai yang jenis yang macam ni. So apa yang Mam galakkan dekat sini adalah okey, satu tadi Mam dah ceritalah, kita mandi jangan guna air panas, makan vitamin, guna serum, ulang balik lah tu ya. Jangan lupa okey, kita Mam selalu tekankan lah dekat
wanita-wanita di luar sana yang nak menjaga rambut. Sebab daripada muda remaja ni you all jaga rambut, insya-Allah umur 50-an rambut kurang gugur. Ya, kalau uban tu lebih kepada jin lah, genetik. Cepat berubah, umur 30 dah beruban. Ada dua, sama ada genetik kita ataupun produk yang kita pakai. Shampoo tu boleh menyebabkan kita gugur rambut kita menjadi cepat beruban. Okey. Dia biasalah kan, kita nak live dekat FB ni kena jaga sikit. Tak ada dah, biasa je lah. So kena bagi semangat untuk yang menonton gitu. Hai Mas Sarah, thanks. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. So insya-Allah kita sebagai wanita muslimah, kita bukan nak tudung je cantik, muka wajah, kulit wajah je cantik ya, tapi dalaman jaga rambut tu adalah mahkota wanita yang sangat diutamakan. Dan bukan kita nak jaga waktu sekarang je dah kahwin, lagi nak kena jaga sampai 50-an, rambut still nak maintain lebat. Rambut mam ni friendly macam cakap lah, jenis kerenteng kan. Kalau jenis kerenteng dan keturunan mam pula cepat beruban, umur 30 dah beruban. Yang tu kita kena tahu. Jangan kata sebab pakai produk beruban. No, sometimes ada tadi balik pada genetik, balik pada hormon. Dia apakah punca-puncanya tadi kan. So insyaAllah bila kita dah berusia, rambut kita makin kuat. Memanglah gugur tu taklah normal lah, gugur cucu-cucu gugur, tetapi taklah gugur yang kronik sampai botak kepala. So kalau dah 50-an masih maintain dengan rambut yang lebat, alhamdulillah. So kena cari produk-produk yang bersesuaian ya, kurangkan pemakaian bahan-bahan kimia tadi ya. Maksudnya kalau nak buat color warna rambut chemical, nak buat bleach rambut, nak buat rebonding, nak buat kerenteng, jagalah selepas tu. Maksudnya jaga bila tau? Okeylah, paling lewat pun seminggu selepas tu pergi balik dekat kedai tu buat treatment. Jangan biarkan sebulan 2 bulan. Memanglah kita rasa okey lagi, sayang lah rambut aku lurus kan, baru buat rebonding nak pergi. Ya, pergi kat kedai tu dia tahulah apa dia nak buat. Nak membantu dan sebagainya. So you all kena tahu selepas buat apa saja chemical treatment, buat treatment untuk rambut balik. Yang tu sangat penting. Kalau tak, jangan nak marah rambut tu gugur ke, rambut tu rosak kering dan sebagainya. Okay, so kena be careful dekat situ. So insyaAllah hari ni Mam tak boleh nak lama-lama sebab cuaca tidak sangat mengizinkan. So nanti next time maybe akan buat pagi lah. Pagi tak hujan sangat. Petang sekarang ni dah start balik musim hujan. So Mam ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kalau rasa bermanfaat boleh share. Kita kongsi-kongsi ilmu, tak ada masalah. InsyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi. PKP ni sampai hujung bulan. So hujung bulan lah sampai Mam akan membebel kat sini. Mam akan highlight apa topik dan sebagainya. But sometimes kita akan ada review produk jugalah selepas ni, sebab ramai yang minta Mam review produk untuk lihat apa keberkesanan. Dan Mam review produk pun produk yang Mam makan. Mam tak naklah review produk yang kita tak ketahuan dan sebagainya kan. Kita try dalam, kalau bagi Mam satu kotak, Mam akan try sampai habis. Okey produk ni. Tapi kebanyakan alhamdulillah produk-produk yang ada dalam pasaran di Malaysia, produk-produk usahawan-usahawan Melayu Bumiputera sangat bagus. Ya, cuma kita kena hati-hatilah dalam pemilihan produk. Begitu juga produk rambut, kita boleh dapat banyak dalam pasaran. Ya, kita ada serum dan produk-produk Bumiputera tu sangat bagus. So insyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Terima kasih menonton. I love you all.